InsyaAllah pada waktu yang lain lah kita coverlah tentang kedegilan nak menguruskannya macam mana. Tapi pada asas yang sangat penting adalah menjaga dan memelihara fitrah. Ustazah, Ya, ada yang tanya, kedua Ustazah. adalah Ada yang tanya doa tadi tu yang sebelum tidur tu, doa apa Ustazah? Okey, Ustazah, sebab doanya panjang, terapi doa tu agak banyak. Ustazah kongsikan dalam Instagram, dalam Facebook Ustazah, jadi boleh tengok kat sana. Boleh, betul. Ya, Ustazah boleh bagi juga pada Yati, mungkin dekat Ikim punya page boleh tap kat sana lah. Ya, InsyaAllah. dah ada dah poster dia. Ya, okey. Baik. Yang kedua ialah menumbuh dan mengembangkan potensi. Benda ni sangat penting masa PKP. Jangan masa PKP yang berlakunya semakin merudum. Padahal dalam tarbiyah menumbuh dan mengembang. Tengok kita masa PKP rupanya makin apa? Makin layu. Yang Makin berkembang lesu. lain Ustazah. Masya Allah, Ustazah cukup marah kalau mandi lambat. Allah. Ya, itu secara fizikal ya. Secara fizikal. Kalau dalam masa PKP, tengok turun kan, katalah apa ni, pukul 11. So, ini soalan lazim yang Ustaz akan tanya awal-awal lagi. Ya, soalan lazim. Kadang-kadang tak tanya pun dah mandi ke belum. Ya, tapi kadang tu nampak macam tak mandi, terus cakap je, mandi dulu, nanti boleh teman Umi apa-apa kan, macam tu. Ya, sebab kita nak mengembang dan menumbuh ni bukan saja dari sudut yang dalaman, tapi yang luaran tu pun sama. Tak nak masa PKP jadi makin lesu, jadi makin malas, jadi makin tak bersemangat. Masya Allah, subhanallah. Dalaman ni kalau dia kita motivasikan betul-betul, kita bangunkan segala potensi dalaman, kita ni ibarat macam singa, tak sabar nak keluar je. Mana kita ni tak sabar nanti ketika mana kita dah penuh dengan gagasan, wawasan, pembinaan diri, macam tu. Jadi penting menumbuh dan mengembangkan potensi. Masya Allah, subhanallah. Kita boleh lihat potensi anak-anak kita sekarang depan mata kita semua. Jadi kalau ada 5 anak contohnya, kena plan baik-baiklah suami isteri, tengok, pantau. Sebab tu daripada awal saya kata penting sangat kerjasama suami dan isteri dalam pembinaan keluarga semasa PKP ini. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mengarahkan ke arah yang lebih baik dan sempurna. So kita akan nampak performan masing-masing, ada yang okey, ada yang sangat okey dan sebagainya. Tapi tak apa, kita sama-sama mengarahkan ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. Jadi ini adalah pemantauan lah masa dalam keluarga. Dan yang keempat, bertahap dan sabar dalam menjalankan semua yang kita sebutkan tadi. Sahabat-sahabat, ibu ayah tidak boleh tergesa-gesa. Kena bertahap-tahap dan sabar. Okey, saya nak bagi satu perkongsian lah, contoh sebab kita kan sambung lagi PKP kan, kalau ikut-ikutkan tengok pada tahap pemulihan tu maknanya lama juga ni kan, bulan 7, bulan 8. Jadi kena pandai jugalah untuk kita design kita punya konten dalam keluarga. Hari tu saya kongsikan, kami buat terapi nostalgia. Okeylah, dah lama dah kan, so selesai dah lah terapi nostalgia tu kan, kurang lebih. So sekarang Alhamdulillah, apa yang boleh kita cuba laksanakan adalah perkongsian tentang kehidupan. Sebab sebenarnya bila Ustazah baca dalam kitab tentang bagaimana ibu ayah yang sangat berperanan untuk menanamkan rasa syukur dalam diri anak. Orang yang ada rasa syukur ni memang jadi manusia betul, manusia yang sungguh-sungguh lah, insan yang sebenar. Jadi apa yang kami cuba buat Kayati adalah kongsikan kisah-kisah. Kisah-kisah. Jadi sebenarnya dalam uslub tarbiyah, dalam metodologi tarbiyah, pengkisahan ni memang dapat ranking yang tinggi. Kalau kita bercerita, kita jangan asyik buka kitab je kan, suruh salin kan. Anak tu dah lah kat universiti macam tu, kat rumah macam tu. Jadi dia lebih santai bila kita kata bercerita. Dalam Quran juga banyak uslub bercerita kan Jadi sebagai contoh nanti kan, hari ni contoh katalah, hari ni Umi nak share. Kita siap gambar semula kalau share. Umi nak share tentang seorang budak laki-laki. Dan biasanya yang kita share ni benda yang betul lah. Bukan kita reka-reka cerita kan.
Jadi ustazah memang ada kenal dengan seorang budak lelaki-lelaki ya. Dia umur 17 tahun kena penyakit glaukoma. Jadi kedua-dua mata dia dah buta dah. Jadi bila kita share macam mana masa mata yang pertama mata kanan dia, berapa kali operation yang berlaku pada dia sebab dia punya saluran air mata tu tersumbat. Buat operation yang pertama, benda tu sangat sakit pemulihannya bukan cepat. Alhamdulillah okey sikit, tapi lepas beberapa bulan tersumbat lagi operation yang kedua. Pada masa tu dia tak dapat nak memberikan tumpuan pun pada pelajaran dia. Sampai itulah terpaksa maknanya dapatkan kaunseling lah, dapatkan nasihat, motivasi. So lepas tu dia terpaksa melalui sebuah kehidupan remaja yang demikian, ujian Allah pada dia. Kemudian tersumbat lagi, operate lagi sahabat-sahabat semua. Jadi bila dah banyak sangat operation tu dah macam ini bahasa ustazah lah, macam terkoyak macam ya Allah Ini mata ustazah sakit mata itu sampai hari ni rasa lagi kan Mata ni sangat sensitif kan. Kulit bawah mata ni adalah kulit yang paling sensitif juga. Jadi akhirnya tak dapat diselamatkan. Okey, keputusan yang dibuat maknanya buanglah mata sebelah, ganti dengan mata palsu. Dan kemudian mata yang sebelah kiri pula, tengok-tengok semakin lama semakin tinggi tekanan dia juga sebab pakai satu mata je. Jadi nak tak nak sebab tak tahan, sakit kepala dia sampai terguling-guling. Sakit sangat. Lepas tu pula ubat-ubatan yang dia pakai tuan-puan sekalian, kalau untuk anak perempuan, kalau untuk orang perempuan, ubat-ubatan tu boleh menyebabkan keguguran. Maknanya memang tak boleh mengandung lah kalau ambil ubat-ubat untuk glaukoma tu. Jadi kita boleh bayangkan kesian sangat dia. Akhirnya dua-dua mata tak dapat diselamatkan. Saya kongsi dengan anak-anak gambar tu. So mereka tengok kan Jati kena tekak pula, ada air tak? Dapat 2 titik je. Kita berhenti rehat dulu ustazah. Kita berhenti rehat dan kita sambung kita lagi. Okey, boleh insya-Allah. Kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.